warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan bab yang ke-6, sambungan bab pada minggu lepas pada muka surat 94. Mungkin muka surat itu ada sedikit perbezaan, iaitu kesimpulan bab yang ke-6. Jadi bab yang ke-6 ini sebenarnya maklumat tambahan kepada perbincangan sebelum ini, iaitu penjelasan berkenaan dengan syahadah la ilaha illallah, yang mana tajuk sebenarnya mereka awal itu kita telah bincang seperti yang kita sedia maklum. Jadi kesimpulannya, penjelasan tauhid syahadah la ilaha illallah ini, jadi hakikat tafsiran tauhid adalah mengetahui dan mengakui keesaan Allah dalam semua sifat yang sempurna, serta mengikhlaskan ibadat hanya kepada Dia. Jadi kalau kita tengok pada huraian ini di bawah tajuk kesimpulan ini, jadi maknanya bila sebut tauhid itu, makna dia secara hakiki apa dia? Beberapa perkara. Pertama sekali, maknanya ilmu tentang tauhid itu sendiri. Jadi ilmu itu asasnya daripada Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua merupakan iqrar, pengakuan tentang sifat-sifat kamalat bagi Allah. Maksudnya kita memperakui sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Jadi mana-mana sifat yang menunjukkan Allah itu tidak sempurna, kita tolak, kita tak terima. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita sudah ada ilmu, maklumat tentang tauhid itu, dan kita sudah memperakui, menyabitkan sifat kamalat bagi Allah, dan sebenarnya sini mungkin satu poin boleh ditambah, menolak segala sifat kurang bagi Allah. Itu kita boleh letak sekali lah. Yang ketiganya, melakukan ibadat sebagai bukti kita membesarkan Allah, sebagai bukti kita mengakui kamalat Allah itu, maka ibadatlah. Dan ibadat itulah sebenarnya tunjang kepada pengukuhan tauhid. Tunjang kepada pengukuhan tauhid. Sebab apa? Ini saya sebut sudah acakkan. Kerana setiap amalan kita, amalan ini dia bukan merujuk pada ibadat khusus saja, tidak, tapi dia merujuk pada semua aspek kehidupan kita. Sebab itulah kalau kita tengok cara Nabi atau pendekatan Nabi untuk membawa tauhid, semuanya kita sebut nama Allah dalam apa sahaja perbuatan kita. Balik ke rumah ada doa, semua tak ada sebut nama Allah. Tengok isteri, tengok anak, sebenarnya semua ada, cuma kita yang tak ingat. Nak tanggalkan pakaian, ada sebut nama Allah juga, doa-doa khusus. Sebab tu saya kata, kalau kita nak ikut semua lah, dan kalau boleh ikut semua memang hebat. Sebab tu tak ada ruang sebenarnya kita nak ambil wirid-wirid bacaan lain. Sebab Nabi pun tak habis, banyak sungguh. Dan semua itu sebenarnya dalam rangka nak mentauhidkan Allah. Sehingga ulama kata, ni pendekatan lah bagi orang, misalnya kita sendiri lah, tak ingat nak tanggal ke baju dia, tak ingat doa khusus. Bismillah, mana sebut nama Allah. Cuba bayangkan seseorang yang bila dia bismillah ataupun baca doa-doa tertentu yang berkaitan dengan kita kata kedudukan dia lah, dia nak, kita kata nak masuk ke berat, ada bacaan, terkejut beri, kami biasa beri, ada bacaan. Bahkan kita naik flight, kita kadang-kadang terkejut, dia nak kita kata dia nak mendarat, ada bacaan yang sesuai mengikut ulama. Jadi kau gitu, sebenarnya dalam rangka nak mentauhidkan Allah. Maknanya seolah-olah kita boleh kata begini,
Umat Islam ni bila dia nak buat apa sahaja pekerjaan, dia tidak lari daripada sebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan. Nak doa nama banyak, ya Allah, kepada Allah. Apa sahaja, sakit, ya Allah, semua, ya Allah. Tidak kata ya Hussein dah. Nah, ya Ali ke dah. Tapi ya Allah. Itu tauhid tu. Tauhid ni kalau bahasa Kelantan kan Allah sama-sama. Segala-galanya Allah. Dengan penuh ikhlas. Mana tak terlitah benda lain. Itu maksudnya. Dan hakikat tafsir tauhid ni dia kata kembali dia merujuk pada 2 poin, 2 perkara. Ini kesimpulan dia ni. Yang pertama, bila sebut tauhid, mana kita menafikan setiap ibadat selain Allah. Hak orang panggil ibadat. Kena ingatlah tarikh ibadat ni muka surat 10. Mana buat sesuatu yang Allah redha. Itu makna ibadat. Dia merangkum ibadat khusus dan ibadat umum. Jadi menafikan setiap ibadat kepada selain Allah dengan mengetahui dan meyakini bahawa tidak ada satu pun makhluk yang Allah cipta ni berhak untuk dilakukan sembahan, untuk kita sembah dia. Jangan kita ingat sembah ni sembahyang saja, tidak. Doa tu termasuk sembah Allah. Sembah Allah. Kita nak masuk bila air baca nak mana sembah Allah ke hakikat. Keluar bila air ghufranan atau paling ringkas ikut riwayat Aisyah. Itu sembah Allah. Sembah Allah dalam kehidupan. Dia tak boleh pisah. Baik. Yang kedua, jadi maknanya yang pertama tu dia merujuk pada penafian. Menafikan semua ibadat kepada selain Allah. Manakala kita kata minta doa kepada orang mati di kubur, itu termasuk ibadat. Ibadat ni sembah. Itu tak boleh. Yang kedua, menyabitkan, menetapkan, ini mungkin kita boleh sebut isbat. Menyabitkan keesaan Allah, tidak sekutu baginya. Allah Maha Esa, sama ada dari sudut uluhiyah dan sebagainya, rububiyah, asma wa sifat kita kata, dan apa sahaja istilah yang kita guna dalam pendekatan tauhid, semua itu merujuk kepada sembah Allah. Sebab uluhiyah ni, tauhid uluhiyah ni setengah ulama kata tauhid ibadat lah. Rububiyah itu tauhid dari sudut kepercayaan bahawa Allah Maha Pencipta segala-galanya. Dan setengah ulama tambah, dan dia mampu, kudrat dia tu, dia boleh mengurus apa yang dia cipta. Itu keyakinan kita. Tidak cukup hanya keyakinan ini saja, namun sampai seorang hamba mewujud ke ikhlas. Jadi ikhlas tu maknanya adalah ibadat lah. Bila kita rasa yakin, kena ikhlas. Ikhlasnya, contoh ikhlasnya buat ibadat semuanya kerana Allah, niat tu. Jadi perkara ni bila dibuat berterus secara istiqamah, dia memberi kesan kepada jiwa kita. Jadi ada kesan dia. Kalau buat sekali-sekali tidak istiqamah, dia tak ada kesan. Orang yang baca doa sekali-sekali, dia tidak sama dengan orang yang baca doa berterus sampai mati. Dia tak sama. Saya ingat Maulana cerita dulu saja dah masa dia sebut ayatnya inilah istiqamah. Ini bukan hadis ni, cerita pondok itu. Mana kau tak percaya tak apa. Dianya pondok ni biasa orang kampung dia kerja lah. Dia ada payah lembu. Betul lembu dia tu anak boleh cucu lah kita tu. Lembu tu tuan. Saya lembu siapa dia akak semua nak pergi kebun, nak pergi ngaji pagi mesti dia akak. Siapa lembu besar lot lagi akak. Baru saya kata bukan hadis ni. Kenapa? Itulah buat tentang daripada lembu tu kecil dia akak. Jadi orang yang istiqamah dia ada kekuatan stamina dia. Siapa dia boleh nak ayatnya istiqamah. Tu cerita pondok itulah. Cerita ni putuk guru juga sebut. Kadang-kadang cerita ni saja buat tak tahulah. Tapi kok mana pun itu logik tu. Kalau dari kitab sebut kenapa Nabi umur 60 tahun lebih lah. Para Nabi umur 63 yang mana ujung usia dah mampu lagi ibadat. Malam tu sampai subuh, satu ketika sampai subuh mampu baca suratul Baqarah rakaat pertama. Nah, kenapa? Istiqamah. Kalau nak start dengan jumpa Baqarah lagi. Tak mungkin. Jadi hak tu itulah juga.
Kalau kita baca kitab kita, kenapa sahabat tu lebih? Padahal kalau nak kira hal kita dengan sahabat setengah-setengah lah. Sebab sahabat ni ikut setengah ulama tak sahabat 20 orang. Orang panggil ilmuwan yang menjadi rujuk ke. Hak umumnya lain tu biasa kan. Hak amalnya tak erti baca, tak erti nulis. Hak sepopoh kita tu amal lah. Nah, tapi apa lebih? Jadi ahli syurga semuanya. Sebab dia ikut Nabi. Kalau dah dapat apa-apa, semua Allah SWT nak buat. Dia akan ikut, dia tahu dia akan buat. Itu kelebihan dia. Jawab tu sebenarnya payah. Payah tu nak buat. Sebab tu bila seorang itu boleh buat, dia akan ada kelebihan. Bahkan dalam kitab Syiah Nahjul Balagha dinakalkan kata-kata imam-imam Syiah. Bahkan Sayyidina Ali pada sebut tentang kelebihan sahabat-sahabat, termasuk dia sendiri lah, dia juga sahabat. Bahkan imam-imam Syiah lain, yang mana tentera-tentera Islam yang terdiri pada sahabat ni, bila nak perang tu malam tu tak tidur, doa dulu, baca Quran, zikir kepada Allah. Dalam kita Nahjul Balagha nama kita, beberapa jilid itu kita sastra. Jadi ulama kita buat syarah, dia ambil dari sudut bahasa, bukan isi tak boleh pakai tu. Dengan saya tak ada. Jadi kita boleh tengok situlah juga keluarga Sayyidina Ali kutuk Syiah. Kamulah bunuh keluarga kami di Karbala itu. Tiba-tiba kamu tuduh orang lain. Sehingga keluarga Sayyidina Husain sendiri itu mana bersumpah dengan nama Tuhan sebagai doa. Pokok Syiah ni, puak Syiah ni, dia sumpah mereka ni akan gagal membezakan yang mana hak, yang mana batil. Dan mereka akan bertindak dengan tidak waras. Itu sumpah keluarga Sayyidina Husain. Sebab tu setengah-setengah ulama kata betul sungguh lah. Sebab tu dia jadi bodoh tu. Ya, siapa nak pergi kubur imam dia tu, kita kata bukan sekadar tunduk, dia kata menyarak supaya beruk pergi nak pergi kubur. Ya, itu memang berlaku semua. Pukul tubuh guna, dia panggil apa? Tatbir. Pukul tubuh guna punya pisau dan sebagainya. Baik, cuba kita tengok sebenarnya. Jadi, dan tidak cukup hanya keyakinan, namun sampai seorang hamba mewujud ikhlas dalam agama. Jadi ikhlas ni dia gini, saya nak sebut boleh tanda lah. Ikhlas tu dia bukan bermakna, ikhlas ni memang dalam hati. Betul tu makna dia dengan Tuhan. Tapi ikhlas yang dimaksudkan di sini, sebab tu dia buat tu ikhlas, ia mengerjakan rukun Islam. Ikhlas ni duduk situ. Tak satu ayat soal ikhlas, kalau tak semayang tak ikhlas tu. Bila sebut ikhlas ni, dia berkait dengan kesanggupan. Dia berkait dengan kesanggupan untuk melaksanakan tuntutan Islam. Sama ada yang bersifat rukun, sama ada rukun Islam, rukun iman, dan buat tu dengan ihsan. Ihsan maknanya, itulah kita belajar an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Mana bila kita ibadat ni seolah-olah kita nampak Tuhan. Bila seorang tu dia nampak bos dia ni, jauh lah dia. Pada CCTV tak ada sama pun lah laku bateri tu. Tapi jauh lah dah, sebab dia tengok ada CCTV. Pada lagu dia tu, bos dia beli main game tu. Tak ada sama ke TV gabung, tapi dia nampak takut. Sebab apa? Sebab kira-kiranya dia yakin bos dia tu tengok. Jadi kalau kamu tidak boleh menghadirkan dari diri kamu bahawa kamu nampak Allah ketika ibadat, dan waktu tu boleh jadi bahaya lah. Kalau tak boleh, kena yakin bahawa Allah sentiasa melihat. Itu mana ihsan. Sebab dia kesan dia tu sangat positif. Jadi baik seseorang itu. Kalau ingat Tuhan, orang kita panggil ingat Tuhan tu lah. Orang ingat Tuhan ni jadi baik. Jadi berubah hidup. Dia laksanakan hak-hak Allah yang perlu dia laksanakan. Dan juga hak-hak makhluk. Ini kita panggil hablum minallah wa hablum minan nas lah. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Dengan tujuan kerana Allah semata-mata dan dengan mencari mardatillah. Itu orang panggil ikhlas. Sebenarnya pemahaman ni sebenarnya kalau kita baca dari kitab-kitab secara itulah lebih detail lagi, pemahaman ni lah sebenarnya dia menolak fahaman Murji'ah dan sebagainya, yang mengatakan bahawa iman itu cukup sekadar dalam hati sahaja. Kita ni tak tutup aurat, hati baik. Itu buah-buah Murji'ah lagi. Jadi kalau Islam dia tak segi, hak dalam hati dia dengan Tuhan, hak zahir, nak tunjuk hak zahir, biar nampak agama tu.
baru dah tak nampak. Itu kita kena ingat lah. Jadi di sini sebenarnya sebab itulah Imam Bukhari rahimahullah, antara perjuangan dia ni dalam penyusunan kitab Bukhari itu salah satunya dengan tajuk dia dan sebagainya adalah untuk menyampaikan bahawa iman itu adalah amalan. Iman itu adalah amalan. Seseorang itu kalau dia mengaku beriman tapi tidak beramal dengan amal-amal agama, itu bukan beriman yang sebenar. Bukan iman itu yang boleh yang dikehendaki, yang boleh menyelamatkan dia daripada azab Allah. Tidak. Baik, termasuk juga dari kesempurnaan penafsiran tauhid dan kewujudan tauhid, iaitu berlepas diri. Mana kita tabarra, kita kata. Kita berlepas diri daripada sembahan selain daripada Allah. Kita cuba elok. Berlepas diri ni, istilah berlepas diri ni sebenarnya dia panggil tabarra. Aja tabarra ni tabarra. Lepas tu dia ada ya, ada alif kecil lah. Ya, tak ada titik. Tabarra, mana berlepas diri. Antara ciri berlepas diri ni, dia tidak terlibat dan dia menjauhkan diri daripada perkara. Dia bukan sekadar tidak terlibat, tapi dia menjauhkan diri. Sebab syirik ni perkara yang perlu dijauhkan, bukan sekadar tidak buat. Kita perlu jauhkan. Sebab tu bab yang 7 akan datang perbincangan khusus tentang perkara itu. Baik. Berlepas diri, yakni tabarra daripada menjadikan sekutu-sekutu yang ia cintai sebagaimana ia mencintai Allah SWT. Jadi kalau kita nak cinta ke apa, kena lebih. Kita kena lebih cinta pada Allah. Hak tu cinta yang muhammad lah. Cinta hakiki, teman. Hak cinta kepada isteri, cinta kepada anak, cinta kepada suami, pada isteri dan sebagainya, ini cinta majazi. Dia boleh berubah. Hak tu dia tidak hakiki. Maknanya kalau cinta kepada kita, dia belum tentu selamat lagi. Tapi kalau cinta kepada Allah, tentu selamat. Cinta ni maksudnya beginilah, supaya kita mula faham. Bila seorang itu cinta, dia akan mendekatkan diri dia kepada orang yang dia cintai. Dia tak akan buat perkara yang tidak disukai oleh mahbub dia tu, orang yang dia cintai. Begitulah dengan Allah. Bukti kita cinta kepada Allah, kita taqarrub ilaih. Kita buat amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Itu tanda cinta. Makna cinta kepada Allah ni perlu pembuktian, perlu dibuktikan dalam bentuk amal-amal saleh. Mencintai Allah, mentaati berlepas dia menjadikan yang ini sebagaimana ia mencintai Allah, mentaati mereka, yakni sekutu-sekutu seperti taat pada Allah, atau beramal untuk mereka seperti beramal kepada Allah, maka ini sangat menafikan makna. Jadi perbuatan itu sebenarnya perbuatan yang menafikan tauhid. Menafikan tauhid. Misalnya ini dulu saya sebut dalam buku saya baca contoh ni, kita kata dah. Saya pernah tengok pernah tengok orang jadi merah, bukan merah ya tak. Dia jadi merah tak nampak. Orang Kelantan panggil merah, dia merah makhluk halus lah. Tak tahu binatang apa dia merah tu. Dia pergi makan kat dalam kek. Saya tengok. Sebab kita lagi pergi tu, ni orang tua dah perempuan. Dia terkenal lah jenis kasi merah. Kita pergi nak jumpa dia, saja nak kecek dengan dia tunjuk aku. Allah huduh dah cara hino. Cuba bayang. Saya tengok sendiri. Dia pergi makan nasi ya. Kita tak nampak apa dia makan tu. Nasi tu memang nampak je lah kek. Dia tunjuk tak tahu orang payah. Kita nampak tak ada hino ni. Jadi dia ditipu oleh makhluk halus sampai jadi bodoh tu. Kita kata kalau begini pak dia, memang aku je lah kek. Maknanya dia sudah taat sepenuhnya pada. Maknanya kalau kawan itu suruh makan, aku buat tiap boleh buat tu. Jadi kita nampak situ, kalau sampai tahap tu kan, sebenarnya dia sudah menjadi hamba pada makhluk tu. Bagi saya tengok terkejut, astagfirullah, istighfar. Maknanya dia ni, perempuan ni mana apa sahaja yang apa ni kita kata makhluk halus dia merah lah, orang Kelantan panggil merah, dia akan ikut semua. Kau sampai tahap tu. Kalau ikut agama tak mungkin jadi bodoh. Ikut agama lah pada cerita. Jadi orang-orang gini ni lah sebenarnya mana kita kata
agamawan kita dulu sebut tu perbuatan syirik berlaku dalam masyarakat Melayu. Jadi orang kita dia tak nampak itu sebagai syirik. Dia ingat syirik ni sebuah berhala saja. Tidak begitu. Beri ketaatan sama seperti taat kepada Allah. Patuh pada hari dia walaupun bercanggah dengan Allah, itu boleh masuk ke syirik. Misalnya dia menghalalkan sesuatu padahal Allah halalkan. Jadi yang mengharap, misalnya contoh sebagai contoh misalnya kita kata dah ni biasa dah, ni pengalaman saya sendiri tengok ni, sebab kita pun terlibat saja nak tahu kita betul semua. Bila kita baca buku Dr. Basri misalnya, benda tu kita tahu. Jadi kalau disebut tu memang betul. Kadang-kadang seorang itu kalau dia tak tengok sendiri, dia tidak terasa sangat. Kan kononnya lagi berubah lah. Ni saya nak ni perbuatan syirik berlaku di masyarakat Melayu. Jadi tu orang tu minta nak taruh ayah putih, ayah kapur putih. Kalau ayah pejabat tak apa, orang putih belakang. Tak nak cara putih ayah kapur ni kan. Pahit pun orang kata. No. Tapi jumpa nak taruh. Hal tu semua orang tak syirik. Walaupun dia baca bismillah Allahu akbar, tak, sebab niat dia sunat. Jadi perbuatan itu syirik. Kalau zaman jahiliah itu perkara biasa. Jadi perbuatan itu sebenarnya dia sudah termasuk dalam dia telah, maknanya perbuatan itu haram saja. Tapi oleh kerana dia patuh kepada arahan, kehendak, hak kata su aqarina, wasa aqarina, teman yang tak nampak tu dia taat sehingga dia sanggup bagi itu sudah termasuk dalam menghalalkan apa yang Allah haram. Kalau zaman jahiliah dulu, setengah-setengah binatang yang dipersembahkan kepada berhala tu, binatang ni kita nazar untuk berhala, tak boleh makan dah. Binatang tak akan mati kering begitu. Sedangkan binatang tu halal melalui persembelihan, itu termasuk. Jadi kita kena ingat itu termasuk dalam syirik. Syirik mana dia punya kuasa Tuhan pada makhluk, kuasa menghalalkan, kuasa Tuhan, kuasa Allah. Sebab tu kena baca buku-buku tentang syirik moden. Misalnya ada beberapa buku tentang syirik moden, kena baca. Sebab kalau kita nak anggap syirik ni hanya sebuah berhala seperti zaman jahiliah, memang ada berlaku pada umat Islam, tapi itu jangan. Payah nak jumpa lah. Baik. Jadi hakikat sebenarnya perbuatan itu telah menafikan tauhid. Jadi kita kena ingat satu perkara, ni perkara kita terlepas pandai lah, saya duk perhati lah. Jangan kita ingat sesuatu itu syirik bila majlis fatwa hukum sebagai syirik. Kalau selagi majlis fatwa tidak hukum sebagai syirik, maka perkara itu tidak syirik. Tetap tu. Kita hukum, kita kata kalau benda itu syirik, mengikut istilah dia tak jadi syirik. Itu paling bahaya lagi sebenarnya. Benda perkara syirik tapi tidak diwar-warkan sebagai syirik, tidak dielak dalam masyarakat, tidak diperingat kepada syirik, sedangkan perkara itu syirik. Ini lagi bahaya. Sebab masyarakat jadi sesat. Dia orang agama yang bertanggungjawab, dia berdosa, bertanggungjawab dia kata. Jangan main-main. Sebab perkara tu kalau syirik, kita tak kata dia tu tak syirik. Sebab kafir lah, seseorang itu jadi kafir. Kalau kita tidak hukum, dia tu tak kafir. Jadi perkara tu memang bahaya. Sebab tu ramai di kalangan ulama dia kata seseorang yang beramal dengan ajaran kafir, walaupun dia tak faham, itu tak jadi kafir. Sebab Kristian sekarang dia tak faham pun hakikat. Jadi tak boleh kita kata dia orang Kristian pun tidak mesti kafir. Dia takut dia tak faham oleh agama dia. Ada ulama tak kira gitu. Dalam keadaan dia boleh access maklumat, dia sapa maklumat tentang agama yang benar, tetap dia dianggap sebagai kafir. Sebab tu kena berhati-hati sungguh. Ini perkara syirik ni, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tu ayat Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Ni kalau dia tak bertaubat lah, mati dia, Allah tak akan ampun. Allah sebut apa-apa. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah akan ampunkan selain syirik. Kalau dia tak bertaubat. Misalnya kalau kita lah, na'udzubillah, contoh seseorang itu mati, mana kita tahu dosa-dosa besar tu banyak yang dia tak sempat taubat, ada harapan Allah ampunkan. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, hak tu ya disyariatkan kita berdoa tu, minta supaya kasihan belah Allah, supaya Allah ampunlah dosa dia. Dia ni sebenarnya baik sangat, tapi kecuali dia kelemahan. Hak tu lah kita disyariatkan istighfar untuk dia. Kalau syirik, Allah tak boleh kita istighfar kalau syirik.
Bila Nabi nak istighfar untuk Abu Talib bila meninggalkan, Allah larang. Sebab hal tu tak jadi apa dah. Maknanya kalau mengikut hukum agama kita memang hal tu tak boleh apa dah kalau mati dekat ada syirik. Berat kan. Sebab tu kena beringat sungguh. Kena beringat sungguh. Bukan main-main ni. Ni bukan khilaf bab setuh kemaluan ni. Sebab kita ada bincang tau. Setuh bini, batak ketuk, bukan khilaf tu ni. Ni khilaf tu tak apa tu. Khilaf ni jadi kekal atau tidak kekal dari neraka. Tu ni. Mana pahala yang kita bina 40 tahun jadi hilang, jadi tak ada kos. Tu ni khilaf ni. Khilaf ni lah ulama kata kita perlu elok tu. Tapi kadang-kadang kita ni payah. Misalnya bab tawassul. Ni bab akidah. Tawassul dengan orang mati. Ada ulama kata tak hadis sebab dia tu masuk dalam syirik dah. Dia suka tahu dia kata tak betul tu dah jelas pun. Hak ni kata tak lagi. Tak syirik lagi. Jadi kalau khilaf ni lah kita perlu ambil, perlu hindari. Sebab dia khilaf tu bukan bab afdaliyah. Bab iman. Terbatas iman. Tu kena ada. Maknanya tawassul tu hak jadi dipertikaikan oleh ulama tu mana hak tu sangat besar risiko dia pada kehidupan akidah tu. Tu kena jaga. Tapi orang ni tak faham. Tak apa lagi kan. Hak tak apa lagi. Ni bagi tak ada pilih bagi tidak terpilih. Bagi kalau kita tak buat pun nak tawassul ni maknanya kita katakan tak guna tu banyak lagi tawassul lain. Hak yang bersifat syar'i. Tidak bersifat bid'i. Tu bid'ah akidah. Itu bid'ah akidah. Kena berhati-hati lah. Jadi tak perlu kita duk ego di sini, rasa sombong, duk keras kepala, tak perlu. Bukan menguntungkan kita. Sebab ni saya pernah jumpa Dok Nina di lantai kita ni, tak jauh dari tempat ni. Saya pergi ke rumah dia. Dia macam ni. Dia ni pengikut seorang ustaz terkenal. Ustaz tunjuk ayat dinding hidup tu. Anak murid dia. Saya pergi rumah dia. Anak murid dia tu tak kahwin masa. Ni kehula rolah. Jadi pun saya tahu pergi. Sebab kita duduk sana malam balik. Apa dia jawab? Lepas tu bila kita pergi pun tidak nak berdebat, nak kecek, nak tanya, itu semua. Dia kata apa? Dia kata Ustaz dia sebut benda kata ini. Kayak benda tu hilah lagi bak kawasan. Sebab tu saya kata tu hilah afdaliyah, kau hilah batal iman, hilah batal iman tu. Tak sopan nak hilah. Sapu kepala 3 ke 2, 3 ke 1. Hilah tu tak apa tu. Dan dia kata selagi kata ini, tidak, selagi benda tu tidak kata ini maknanya ada hilah. Kata berat dalam bab akidah dia buat sebab bab mereka. Dia tengok siap dengan gambar lagi. Tak gambar, tunjuk gambar, tak gambar. Gambar Habib Omar. Ni gambar ni tak ada poket orang. Sebab kalau tengok rasa kena hati. Tu dia. Tu nampak ni. Patutlah. Dia tak boleh lah anak murid saya. Untuk guru berat lagi. Patut ikut lanah ni. Sebut tu sebab dia tu jadi kau itu bahaya. Saya tengok Allah bahaya. Kita pergi sejaya juga dia boleh. Jadi saya tidak bangkit sebab kita tak tahu. Dia tubik mulut dia. Memang dia terima semua. Jadi kau gini memang berat lah. Baik. Baik, seterusnya. Kerana itu seseorang hamba wajib, harus di sini makna wajib meyakini wajibnya beribadat kepada Allah SWT. Wajib sini ni wajib ke dia? Wajib kifai ke wajib aini? Wajib aini. Hak panggil fardu ain tu. Dia istilah tu berbeza-beza. Ada kata fardu ain, istilah ada kata wujud aini. Wajib aini itu makna wujud secara individu. Sepok baik pada bapa, wajib kifai ke aini. Jangan perlu kita kata kita tak payah buat baik kepada air, tak payah sebab ada dah. Tu hadis tu cara tu tak boleh. Tu fardu ain, bukan fardu kifayah. Jangan kita kata lepas kita tanggungjawab bila ada di balik kita tak boleh. Tak benar. Ulama kata fardu ain bukan fardu kifayah. Kita nak sokong nak franchise baru. Sokong nak kita pilih semua. Tu wujud ain ni tu penting dalam kita. Bahkan setengah-setengah ulama dia kata siapa dia kata tak apa, tidak buat baik pada bapa, boleh rosak akidah. Sebab
Sebab dia sabit pasal Quran hadis. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Letak sekali dengan ibadat tu dalam ayat tu. Arah ibadat. Wa qadara rabbuka ni maknanya keputusan Tuhan dah. Tak boleh bincang. Tuhan tak akan tarik balik keputusan dia. Tak boleh kena sembah Tuhan saja. Tak di sini. Lepas tu ibu apa kena buat baik. Ihsan yang dia adalah dia kalau ihsan dalam ayat tu dia merujuk pada ibu bapa, bukan merujuk pada ibu bapa miskin atau ibu bapa sendiri. Walaupun ibu bapa kita kaya, dia pun tetap kena buat ihsan pada dia. Jangan kita kata ibu bapa miskin saja kita kena tolong, kita kena cara kaya dia boleh bawa diri dia. No. Ihsan bukan makna begitu. Telefon ya. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata kita mengembirakan ibu bapa kita, tak kira dia miskin atau kaya. Itu makna ihsan. Telefon tak apa dah, segak dah ibu bapa dengar suara dia. Itu mana ihsan. Setengah-setengah kita ada kata ihsan ni kita buat sesuatu khusus dalam konteks ibu bapa melebihi daripada keperluan dia. Ibu bapa kaya tak perlu duit, duit. Tak perlu. Kita ada pinjam dia. Tak payah-payah lagi. Ibu bapa pun tak minta dia. Benar lah. Itu mana ihsan. Lebih daripada kalau dia tu memang memerlukan tu tidak ihsan kita itu masih dalam konteks tanggungjawab. Ni melepasi daripada tanggungjawab tu dipanggil ihsan. Itu mengikut ulama. Itu mana ihsan. Baik. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah, menetapkannya dengan keyakinan hati dan dengan ucapan, melakukan penyembahan kepada Allah semata-mata dengan taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta wajib lepas diri daripada apa-apa yang menafikan tauhid. Tak kiralah dari segi keyakinan, akidah, dalaman, dari segi ucapan, dari segi perbuatan, semua mesti melambangkan tauhid. Jangan buat sesuatu. Sebab tu kalau kita kecek pun kena ingat. Sebab tu ulama kita ni kalau kecek pun dia jaga. Walaupun kita kata secara majazi. Misalnya ada seorang ni saya tengok dalam YouTube, dia kata apa hukum? Ada saya buat usaha dulu dekat dengan Wisman, ada saya percaya ke Penado, tidak beriman dengan Penado tu. Sakit kepala dia bahasa. Kalau kita tak boleh beriman dengan Penado, syirik tu. Patut nak tulis ke mana? Sebab tu kita kena faham dalam konteks ni, dia ada hakiki, dia ada majazi. Kita percaya pada seorang. Apakah bermakna iman? Apa dari segi bahasa? Sebab Tuhan mendengar kita, mendengar kita ni majazi ulama kata. Mendengar Allah tu hakiki. Dia suruh tu. Ahli sunnah gitu ya. Ahli sunnah memang dia gitu. Jadi pengguna bahasa tu kalau ada sedikit persamaan termasuk dalam sini. Kecuali dia yakin gitu, rasaklah kita. Kerana keyakinan ni dari segi bahasa ni dia ada hakiki, dia ada secara majazi. Sebab itulah kita bila awak baik pada kita, sebelum kita kata terima kasih, kita kena alhamdulillah. Itu sunnah. Takut jadi terpesun niat kita. Ada kira kita orang baik doa kan. Jadi nampak dia. Jadi kalau kita sentiasa jaga alhamdulillah, mana tidak akan diperbodohkan kita, tidak akan diperlembukan kita. Itu cara agama. Maknanya kita nak terima kasih kepada orang pun kena berlapik lagi. Naknya tauhid sungguh. Ada sunnah. Nak kata syukran lah. Kena kata alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dia baik kita tu kerana tu lembut ke hati dia. Rasa siap kita. Tu yang baik kita. Kerana Allah juga hakikat. Itu cara tauhid. Tauhid semua tu hakikat sebenarnya. Apa-apa. Saya ingat dulu masa saya belajar tauhid dengan Tuku almarhum Tuku Salat. Dia kata benda ni pelik lah sikit contoh dia ni. Dia cerita dia. Ni bukan hadis ni nah. Kata ni Tuku atas Tuku dia lah. Nak tanya orang ni dah. Dia kata contoh ni. Kau tu lepas kali hot dia tengok dia jenis melik sama berok ni. Dia pergi atas sungai dia tengok ada najis manusia lah. Bersama pelik dia. Tu saya kata pelik sikit cerita ni. Dia pun kata alhamdulillah sehat orang ni. Kata gitu. Sebab dia ada masalah sikit-sikit nak buang air besar. Dia kata sehat. Syukur. Waktu guru nak ayat ni bahawa kau kadang-kadang benda-benda gitu bagi orang Islam, dia jadi ingat Tuhan juga. Tu cara orang Islam. Kalau tak sehat tak list tahu tu. Naknya orang Islam ni gitu. Tu dia sebut bulan-bulan kurang lah.
Naknya kita ni gitulah dia sebenarnya. Bismillah. Kapo-kapo nak makan siapa nak kita kata nak bersama isteri, semua ada baca dia. Semua terbawa pada tauhid. Ingat Tuhan, langsung ingat Tuhan. Dalam mana-mana kitab sebut ni orang yang tak ingat Tuhan ni, saya tak akan ganggu selalu. Sebab ya. Orang panggil halam. Dah bagi orang yang ulama yang mengharapkan muzik itu poin utama dia lala. Semua itu tidak sempurna kecuali dengan mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Loyal kepada mereka, utamakan mereka dan menolong mereka. Beri perhatian kepada mereka serta membenci orang-orang kafir dan musyrik serta mengusir mereka. Hak ni memang dalam hadis mana disebut. Mana kita cinta, kita kasih, kita sayang, kita hargai muwahhidin, yakni orang yang mentauhidkan Allah. Dalam hadis disebut. Hubbul ansar minal iman misalnya. Cintakan ansar itu termasuk dalam juzuk iman. Mana tak sempurna iman tak cinta kepada ansar. Kenapa? Apa sebab kita kena cinta pada ansar? Di situ ulama sebutlah dalam syarah hadis. Sebab ansar ini dia adalah pejuang tauhid. Dialah yang menjadi, kita boleh kata beginilah. Sebab Nabi boleh tubuh kerajaan Madinah kerana pun ansar ni lah. Muhajir ni selama mana? Setengah ulama kata 160 orang. Muhajir. Kau mula-mula. Selepas tu ramai lah selepas Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah orang Islam di Mekah tak aman. Tak apa 200 orang. Setengah kata 160 orang. Sebenarnya tiba-tiba pergi ke Madinah tu boleh tubuh kerajaan. Perangai Sa'ad bin Mu'az. Besar tu perangai Ansar. Lepas tu dia sanggup mati kerana agama. Seperti mana dia janji pada malam Aqabah sebelum Nabi hijrah ni. Dia janji pada Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun Abbas pada waktu tu tidak Islam lagi. Abbas nak pergi jumpa orang Ansar. Mu nak ambil anak saudara aku, bawa ke Madinah ni, apa jaminan? Mu boleh janji dengan aku. Ni walaupun aku tidak beriman seolah gitu, tapi ini anak saudara. Saya ni Abbas pada Nabi. Akhir sekali dia masih Islam lah. Ansar kata, kami akan jaga, kami akan pertahankan lebih daripada kami pertahankan keluarga kami sendiri. Dalam hadis bu, antara pujian Nabi terhadap Ansar, dia tepat janji. Bila dia berjanji pada pak saudara Nabi, dia bukti ke semua. Orang Ansar dia ramai mati syahid. Itu kelebihan. Sebab tu Nabi kata, Imam Bukhari kata tu maknanya cinta pada orang yang cinta pada Nabi. Boleh pahala. Cinta pada ulama, cinta pada orang yang saleh. Itu termasuk dalam kita kata juz iman juga. Kena gitu lah. Ni mana ciri-ciri dia ni, sifat-sifat dia. Dalam hal ini tidak cukup berupa ucapan saja. Tu tadi tu mana benci pada, kena ingat kan? Hal ini kena ubah ni. Saya terlupa. Serta membenci orang kafir. Ramai ulama tak suka ni kenyataan. Membenci kafir tu, membenci kekufuran. Bukan benci orang tu. Silap faham, kau boleh jadi silap faham. Ramai ulama tak setuju. Sebab tu bila Imam Syafi'i buat kenyataan, kita boleh memandang orang kafir kerana kekafiran dia. Tu ramai ulama tak setuju. Kita tak boleh perangi dia. Istilah perangi tu nampak ekstrim sangat. Ulama tak terima. Tapi dalam kenyataan lain ni, ulama faham lah maksud Imam Syafi'i itu maknanya kufur. Bukan orang. Kufur. Orang tu kita sayang sebab tu kita dakwah dia. Kalau kita bencinya kufur. Dakwah ni nak buat kufur tu nak isi dengan tauhid. Jadi hal ni kena ubah, takut silap faham pula. Serta membenci kekufuran dan musyrik dan kesyirikan. Sebab musyrik ni mana orang tu? Musyrik ni mana orang? Orang musyrik ni mana orang yang mensyirikkan Allah. Syirik tu sendiri dia panggil syirkun dalam bahasa. Kena ubah lah tu kan. Ni kalau katakan orang tidak Islam baca kan dia boleh salah sangka. Boleh salah sangka itu sebab tu ulama kita cermat. Sebab tu ulama kita perlu amal. Kalau orang ni tersilap guna bahasa, kadang-kadang dia bukan maksud gitu pun, salah dari segi bahasa. Ulama lain betul hal ni. Cuba baca kata lain, kata benci kepada kekufuran. Yaghdabul kufr beza dengan yaghdibul kafarah. Lain. Kafarah tu jamak pada kafir. Orang-orang kafir, fajarah, orang-orang fujur, orang-orang jahat. Yaghdibu al-kufr, benci pada kekufuran, bukan orang. Kufur tu sendiri. Dan juga benci pada syirik, bukan musyrik itu.
serta memusuhi mereka. Dalam hal ini tidak cukup dalam ucapan sahaja atau dakwah sahaja, akan tetapi wajib sesuai dengan ilmu, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Karena semua ini saling berkaitan. Yang jika hilang salah satu maka gugurlah semua. Nah, yang ini telah kita bincang sebelumnya, ala basiratin. Ada sebut. Mana ikut agamanya ala basirah, dengan penuh kefahaman. Kandungan bab ini, dia buat kesimpulan dalam bentuk fakta-fakta 1, 2, 3 lah. Cuba kita yang pertama sekali, bab yang ke-6 ini mengandungi masalah yang paling besar dan paling bersifat mendasar, iaitu tafsir tauhid serta tafsiran kalimah syahadah itu. Masalah tersebut diterangkan dalam bab ini dengan beberapa hal yang cukup jelas. Antaranya, yang pertama, ayat dalam surah Al-Isra, dalil pertama. Dalam bab ni dia ada 5 dalil Saya suruh tanda sebelum ni, buat nombor dalil pertama, dalil kedua. Saya ni saya buat mudah. Kadang-kadang kita pun tak ingat dalil ni dalil pertama ke dalil kedua. Saya tanda D1. Tanda sebagai tanda baru ya. Ni D24. Ni D1. Kita ingat kan? Surah Isra tu, mula-mula sekali tu. Tak ingat pokok, kau suka mula-mula. Tu dalil pertama. Saya suruh nombor kan sebelum ni. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila akhir ayat tu lah. Tu lah maksudnya. D1, dalil 1. Kitab ni mudah, dia style gitu dia. Baik. Jadi ayat dalam surah Isra maknanya dalil pertama, yang mana dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bantahan terhadap kaum musyrikin, yang mana mereka berdoa meminta makbul hajat kepada orang-orang saleh. Tu berhala-berhala tu orang saleh sebenarnya. Suat, Suk dan sebagainya, Lat, Uzza, tu nama orang saleh zaman dulu. Jadi sebenarnya hakikat sebenarnya sembahyang yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah tu sebenarnya adalah tawassul sebenarnya. Seperti yang saya sebut sebelum ni, dia pun cerdik, dia nak buat, dia tak kira nak pergi metok dengan batu. Apa beza batu berhala dengan dia ni? Tempat kita dulu untuk pelang. Saya tak beza. Tak ada beza. Sebab tu dalam surah apa sebut, dia sembah tu sebagai taqarrub, liyuqarribuna ila Allah zulfa, supaya berhala ni sanam ni yang mana asalnya sebagai orang soleh, asalnya sebagai nama itu mereka untuk bertawassul supaya Allah bawa keperluan mereka kepada Allah. Mana tawassul tu? Tu tawassul dengan orang yang telah mati. Tu amalan golongan musyrikin jahiliyah. Tahu gitu lah. Tu kan? Sehingga bila nak berkahwin anak ni, kita boleh tengok dalam kitab-kitab. Orang Arab ni lama jahidah nak menikah anak perkara-perkara yang besar, dia akan pergi bermunajat di berhala. Supaya kita lah nak kepada Allah, berilah berkat kepada tarikh perkahwinan anak. Aku ambil tarikh dia berkat lah. Mudah Allah perlu. Kita minta dia pergi kepada berhala. Apa saja. Nak berniaga ke Syam, nak berniaga ke Basrah, itu destinasi utama lah mengikut ahli sirah. Orang Arab ni sama ada di Syam ataupun di Palestin ataupun di Basrah, itu antara destinasi utama. 2 kali setahun dia pergi. Sekali kita boleh makan setahun untungnya. Itu penting sangat tu. Jadi kepada berhala lah mereka minta supaya dipermudahkan musafir mereka. Dah main 4 bulan, 5 bulan. Itu sebenarnya. Jadi buat upacara khusus. Jadi hok boleh untungnya hok jaga berhala lah. Tutup lembar dia tu boleh biti banyak. Jadi perbuatan itu sebenarnya termasuk dalam bab tawassul. Tawassul kepada orang mati. Dalam ayat surah Isra, dalam ayat surah Isra ni ayat keberapa ke ayat 57. Terdapat penjelasan bahawa perbuatan mereka itu termasuk dalam syirik jali atau syirik akbar. Syirik jali pun ulama guna istilah syirik akbar. Syirik akbar ni apa maksud? Syirik yang membatalkan akidah tauhid. Kalau syirik asghar dia tidak batal. Misalnya riya dan itu syirik asghar, tapi bahaya juga. Dia ada unsur batal juga, cuma dia tidak batal akidah, dia batal pahala. Syirik asghar ni dia ada unsur membatalkan juga kebaikan. Kalau akbar tadi dia membatalkan asal agama, asal akidah. Tapi syirik asghar ni dia membatalkan pahala, tapi beriman lagi. Sebab tu ulama kata itulah wajah syibih, wajah
wajah syabah ni. Persamaan antara syirik asghar dengan syirik akbar ni ada unsur membatalkan. Cuma beza tu batal akidah, ni batal pahala. Rugilah ke tu. Jadi kena berhati-hati. Baik, seterusnya yang kedua, ayat dalam surah Al-Bara'ah tu. Tu dalil yang tiga. Bukan dalil kedua. Cuba tengok Bara'ah. Dalil yang tiga tu, ittakhadhu ahbarahum. Sebab dalil yang keduanya surah Az-Zukhruf ayat 2 yang kedua, itu dalil kedua. Jadi ni dalil ketiga, iaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa, sampai akhir ayat lah. Itu maksudnya. Jadi dalam ayat surah Al-Bara'ah ataupun Taubah lah maksudnya tu. Bara'ah dan Taubah nak cari Bara'ah tak jumpa. Taubah ada dia tu. Sama-sama tu. Jadi dalam ayat ni, dalil yang tiga ni surah Bara'ah. Ayat ke berapa? Saya tak ingat ayat ni. Ayat berapa? Surah Bara'ah. Ayat 31. Ayat 31. Tadi ittakhadhu, mereka menjadikan pendeta-pendeta, ahli-ahli agama mereka sebagai Tuhan selain Allah itu, dan Isa itu adalah Isa anak Maryam itu sebagai Tuhan juga. Mereka tidak disuruh. Itu sebenarnya Tuhan tak suruh semua. Hak yang disuruhnya hanyalah mereka sembah Tuhan yang esa. Jadi hak Sayyidina Bilal kata ahad tu sebenarnya hak tu sebagai nak lawan puak kafir lah. Sebab kita tengok dalam hadis, puak kafir dia suruh Sayyidina Bilal ni murtad dengan kata Tuhan tu lah. Banyak-banyak tu. Mana Tuhan tu tidak esa, tapi banyak dengan nama Lat, Manan, Uzza, Sub dan sebagainya tu. Bila disuruh tu, bila berkerah, bila kata dak Tuhan tu esa, itu mana ahad. Dan ulama sebut dalam kitab, itu bukan maqam zikir. Itu tidak maqam zikir. Masa Nabila tu kita nak istilah saya nak berzikir dengan ahad tu tak boleh situ. Sebab tu bukan maksud tu. Ahad tu dia nak lawan buat kafir. Ahad tu mana Tuhan esa. Sebab kadang keesaan Tuhan itulah yang menjadi masalah pada masyarakat Arab Quraisy pada waktu itu. Sebab bagi mereka Tuhan ni jumlah yang tidak terhad. Banyak Tuhan. Tu sebenarnya ahad itu. Sebab tu tak ada. Lepas tu saya Nabi hilang, tak ada berzikir ahad gitu. Sebab tu kita kena berkata juga sebenarnya rujuk pada ulama, pemahaman ulama tu macam mana. Kena tahulah. Sebab tu dah kalau Quran mengikut kalau kita apa Ibnu Abbas kata, Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas lah, Ibnu Mas'ud. Tokoh juga. Walaupun Ibnu Abbas tu dia lebih itu lagi. Dia sebut tafsir, Syekhul Tafsir di kalangan sahabat. Dia kata seseorang yang tafsir Quran tidak tahu sebab nuzul, tak terjamin betul. Boleh sesat. Sebab latar belakang ayat tu perlu tahu. Baru nak pakai kaedah-kaedah yang dibuat ni. Kena tahu tu. Begitu juga hadis ni, kalau tak tahu asbab wurud dia, punca adanya hadis ni, punca berlakunya hadis, rasa bahaya tu. Bahaya. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata hadis Nabi sebut sentuh kemaluan tu kita berbincang wajib lipu. Nah, sentuh kemaluan batal tu latar belakang dia macam mana hadis. Kalau tu dia berkait dengan ambil wuduk tu. Maknanya bila kata setuh sebenarnya, makna setuh dia guna bahasa kinayah kepada kencing. Seperti mana Al-Quran guna bila kamu mari daripada tempat buang air, mana kena ambil wuduk. Hak tu bincang, maknanya bahasa kinayah. Makna mari tempat ambil, mari daripada tandas lah kita kata. Itu merujuk pada buang air tu. Hak tu dia bahasa kebuklah kita. Itu yubi bahanya. Dia benar-benar gitu. Jadi kita kena tengok. Sebab tu dia perlu. Memang dia kena bergantung lah. Sebab tu salah satu kaedah tafsir, seseorang yang tafsir Quran tetapi dia tidak sebut, dia tidak iktimak pada tokoh-tokoh tafsir yang diiktiraf, salah. Mana dalam dunia Islam kalau bab tafsir, mana ulama-ulama yang sudah diiktiraf oleh ulama lain bahawa dia ni mesti dijadikan sebagai sandaran dalam bab tafsir. Mungkin ada penemuan-penemuan baru dari sudut pentafsiran, tetapi asalnya dulu mana? Sebab tu saya kata tak boleh tinggal Ibnu Katsir. Kalau kita baca Bukhari tak boleh tinggal Hafiz Ibn Hajar tu, Fathul Bari. Siapa orang kata orang gila dia baca Bukhari tak baca Hafiz Ibn Hajar, tak baca Fathul Bari, orang gila. Gila tu mana gila, mana tak ertinya dari segi metod itu, manhaj tu. Ini tak boleh tinggal. Walaupun bukan segala-gala terletak pada Hafiz Ibn Hajar, ulama kita faham dia, tapi penting sangat kita.
Kalau Muslim kan, itulah syarah Ibn Nawawi tu. Baik. Cuba tengok dalam ayatnya Allah menjelaskan bahawa ahlul kitab. Ni Allah sebut ahlul kitab, di mana mereka telah menjadikan agama mereka, tak kiralah padri, rahib, pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada ke satu kenyataan ulama, ada ke satu kenyataan sama ada daripada orang Yahudi ke, daripada Kristian ke, secara lisani dia kata bahawa padri dia itu Tuhan. Tak ada kata gitu. Dan apa yang disebut dalam Quran ni, bukan itu yang dimaksudkan mereka menjadikan padri mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan. Tidak. Tapi mereka beri hak Tuhan pada padri itu, iaitu menghalalkan dan mengharamkan. Dia terima itu sebagai satu autoriti yang ada pada padri mereka. Sebab dalam Yahudi ni pendeta mereka, begitu juga padri dari Kristian, dia ada hak menghalalkan dan mengharamkan. Jadi bila diberi hak pada mereka, itu hak siapa sebenarnya? Itu hak Tuhan, hak Allah. Nabi pun tidak ada hak kecuali Allah. Sebab tu Nabi, bila kadang-kadang kita tengok dalam hadis Nabi, ada juga kadang-kadang Nabi tak bagi jawapan sekali bila sahabat tanya, tunggu wahyu daripada Allah. Sebab itulah apa hak Nabi sebut tu hak Allah. Jaminnya dalam Quran sebut. Tetapi kalau kita tengok daripada ayat ni, surah Al-Bara'ah ini yang telah dinakalkan, yang telah disebut oleh Allah dalam ayat ni, jadi pokok agamawan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara ni, mereka menjadikan agama mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Dan Allah menjelaskan bahawa mereka hanya diperintahkan untuk sembah Allah saja, padahal dia tahu untuk perintah untuk sembah Allah saja. Baik, tak apalah, cuba kita tengok lagi. Padahal yang tafsiran ayat ni yang jelas dan tidak dipermasalahkan lagi, hak diterima umum yang difahami oleh ulama, iaitu mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam kemaksiatan, bukan menyembah mereka. Hak realiti berlakunya golongan Yahudi ni secara lisan ni tak ada dia sebut inilah Tuhan kita. Tak ada. Jadi kalau kita tengok realiti, nampak macam bersalah pula kenyataan ayat ni dengan realiti yang berlaku pada masyarakat Yahudi dan masyarakat Nasrani. Jadi sebab itulah ulama kita faham perbuatan orang Yahudi, orang Nasara memberikan hak yang tidak sepatut kepada agama mereka. Misalnya memberi hak menghalalkan dan mengharamkan, patuh dalam apa-apa hak maksiat, hak bercanggah daripada kitab mereka sendiri. Sebab kitab Yahudi ni, Taurat kita kata, Injil dan sebagainya, Zabur dan sebagainya, tak ada tu kenyataan-kenyataan supaya suruh sembah selain Allah. Semua tu merujuk pada taat pada Allah. Tetapi bila agama mereka merasa buat arahan bercanggah dengan kitab suci, dia ikut orang agama. Sehingga binatang-binatang tertentu, sebab kalau mereka ulama, mana binatang ni hukum halal dah ada berkait binatang sama ya zaman Nabi zaman dulu pun. Sebab dia berkait dengan sebut nama Tuhan sama ya. Tetapi kenapa jadi tidak sama dalam Kristian, dalam Yahudi? Kerana ni tuk guru dia, tuk lebah dalam agama dia hukum, dia taat juga. Ketaatan tu oleh kerana berkait dengan autoriti hanya Allah saja, itu sama dengan sembah Tuhan. Daripada sini kita boleh buat satu kesimpulan yang sangat jelas. Mana taat kepada manusia, taat kepada manusia ni boleh bawa pada syirik. Kalau taat tu dalam bentuk maksiat lah, dia buat maksiat, kita taat juga. Walaupun Tuhan lah, kita pun tahu Tuhan lah, taat juga. Itu boleh membawa pada syirik. Tidak kata syirik lalu berlapis, boleh bawa pada syirik. Dan itulah amalan kita kata pengikut-pengikut dan agama Yahudi dan Nasara. Tu kena berhati-hati lah. Cuma saya di sini dia tidak sebut. Kalau kita baca dalam kitab-kitab lain, kesan dia tu tidaklah kata ulama kita puji, dia tidaklah kata taat kepada maksiat, kepada kita kata agamawan lah, kita kata tak jadi syirik dan tidak. Tapi kesan dia naik tu, dia ada peringkat dia. Lama-lama taat namun jadi ta'asub. Bila ta'asub akhir sekali sebut sama ni, untuk guru kita kata, sebab tu bahaya dia. Saya tengok benda ni memang berlaku. Cuma kalau kita sebut, kau kata kita pula. Cuba bayar hak berlaku dalam fenomena. Kadang-kadang dia bawa satu-satu amalan baik tu, ini wasiat daripada orang tertentu. Tak ada bunyi wasiat Nabi. Pelik tu. Kalau ahli sunnah dia tidak gitu. Kita akan kata Nabi bersabda, Nabi bersabda. Kita sandar pada Nabi. Ni tak. Maksud macam dah saya.
Kita pun malah. Karena memang mikir kuasa nak mati dah wasak sekarang dulu. Waktu saya bila saya baca saya tutup habis. Asal kerana 3 hari baru jawab. Atau lama nak boleh jawab. Baru pelik-pelik ni Habib Umar wasiat dia ni. Pada akhirnya kita tengok tu ada lah hadis. Apa tak sebut Nabi selalunya? Hadis sunnah dia tidak begitu. Akhir sekali jadi dekat. Jadi lebih dekat pada tubuh pula jiwa daripada Nabi. Itu bukan hadis sunnah ni. Hadis sunnah mesti Nabi. Cuba tengok cara metodologi Imam Syafi'i misalnya. Bila disebut sesuatu, ini saya sebut acak kali, kita banyak lah kalau kita belajar kitab pun, kita boleh tahu lah. Imam Syafi'i kata perempuan ni semaya sama dengan lelaki, tak ada beza. Dari segi sunnah, dari segi hadis, sebab tak ada sahadis pun Nabi beza ke semaya lelaki dengan perempuan, tak ada beza. Kita tengoklah kitab. Kita buat baca dah tu di Masjid Bayram. Cuma uhibbu, dia guna istilah uhibbu. Sebab uhibbu ni macam istilah Imam Syafi'i. Tapi saya suka. Itu ijtihad dia, pandang dia. Dia perubahan dia kata suka, dia tidaklah merubah asal ibadat ini. Saya suka perempuan ni kalau dia sujud juga, dia masuk sikit tangan dia, kepik sini, tutup lambung dia, sesuai dengan fizikal. Dia ke punggung dia pun dia jangan dia nampak tertungis sangat masa sujud. Saya lebih suka gitu. Nampak lebih sopan soalan itu. Jadi ulama bincang kenapa jadi timbul persoalan Imam Syafi'i suka gitu. Kerana wanita dulu semaya ni dalam keadaan sah dia di belakang dia tak ada tabir. Jadi ada pokok jahat dulu tengok ngitar seperti mana berlaku zaman Nabi. Sebab tu Nabi kata sah lagi apa ni depan sah perempuan ni hok belakang tu. Sebenarnya nak keliti nak sindir pokok munafik lah tu. Niat tak baik tu. Jadi bila Imam Syafi'i sebut gitu, maknanya bagi dia. Jadi ulama kata hak tu tidaklah merubah sifat asal ibadat tu. Sikit daripada gitu masuk gitu. Nah, kita pun jadi gini kalau duduk dalam sah, dalam jemaah. Nak buka kita tak boleh. Bahaya perut je dah kita tepi tu nah. Kena siku. Jadi belum kita kena bahaya. Jadi kalau ulama dulu orang panggil nasir sunnah, penegak sunnah, muhyus sunnah dan sebagainya. Bila dia nak sebut sesuatu yang agak berbeza sikit dia akan kata gitu. Dia sebut dulu Nabi. Tapi saya suka gitu. Hafiz Ibn Hajar dia kata tak boleh ikut sebab dalam kitab pun ada sebut baca dalam kitab pun. Imam Ghazali kata antara sunat potong kukunya sini start sini disebut. Hafiz Ibn Hajar kata tak ada dalam hadis. Padahal Hafiz Ibn Hajar Syafi'i juga. Imam Ghazali Syafi'i juga. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata kita nak kata sunat mustahab dia kena ada dalil. Walaupun orang susah Imam Ghazali pun tak boleh terima. Jangan malu saya tulis ayat dah tu. Kau tak percaya baca dig lah kitabnya. Pada kedua kita ni jumpa semen tak tahannya. Nah, kita ayat tu. Baca lah. Dalam kita syarah. Hak sunatnya tangan kan dia, bukan jari. Sebab tangan dia sebut. Isteri Nabi, sahabat Nabi, si Nabi sebut Nabi bila potong tu dia perlu jari kan dia. Dia tak sebut jari. Sebab tu lama kata boleh nak guna jari mana pun. Jadi hak Imam Ghazali sebut jari ni ada tertib khusus tu. Hafiz Ibn Hajar kata Imam Ghazali sebut pun tanpa ada dalil sedikit pun. Maka kita tak boleh terima. Nak ikut boleh tapi tak boleh kata hak tu sunat. Hak sunatnya alihkan dia, tak kira jari mana. Cuba tengok dia punya cara ulama kita. Dia hormat Ghazali tapi dalam bab agama tadi. Itu baru selamat kita. Ni saya tengok ni fenomena yang berlaku. Dia mana golongan-golongan yang bagi saya tidak bertanggungjawab. Dia naik satu tahap. Sekali dia mempertahankan pula. Orang awal tak perlu pada dalil. Tidak disuruh. Dia mahu kenyataan ulama kata orang awal ni bahkan dia tidak disuruh. Dia kata sahabat dulu pun tidak tanya dalil kepada Nabi. Nabi tu dalil dah malu kamu ni. Kok dah Nabi tu dalil dah sahabat tanya waktu dia lagi. Dia semua. Dia tengok Nabi buat dalil waktu dia dalil tu. Baik. Bahaya tu. Dia kata tak perlu dalil. Tak perlu pada dalil. Bahkan dia ada tengok dia sama pusing kita dengar. Sebab tu ulama kita dulu bila dia tulis kitab dia tidak tulis dalil. Sebab apa? Sebab orang awam tak perlu pada dalil. Apa? Bosok lah tu metodologi tu. Lepas tu kalau orang tanya, cuba tak ada orang awam ni siapa?
Siapa maksud orang awam? Kita ni orang awam ke tidak? Kalau ngaji, dalil. Siapa kalau malah nak ngajar tu tak? Dalil saja. Kadang-kadang cuti kelas apa? Tak sesat nak cari dalil. Ada lu ngaji pernah cuti. Orang kata dia ada isu tak sesat. Tak jangan cari tak cuti dulu. Tak suruh puas hati. Dalil tu. Orang tak ada dalil sedap. Ngajar tu sedap kata dalil pakai wayang. Tu sedap gitu. Bahaya lah. Dia gini bahaya. Sebab saya lebih ambil ni sebab ramai banyaklah kita jumpa dalam kita. Ulama kata betul orang awam tidak perlu pada dalil. Sebab apa? Sebab dia bukan nak berhujah. Dia bukan nak berhujah. Tetapi dalil ni sebenarnya sebagai meyakinkan fakta. Orang awam bila kita sebut gini, mari nak cuba bayar. Mesti ada beza. Dengan kita sebut fakta sebut. Akhir sekali bahaya. Sebab tu Tok Guru Mufti Besar, saya ingat masa mengaji dengan dia kata orang awam mesti kita kena sebut dalil. Bukan untuk dia beristilah, bukan untuk dia ingat. Dia tak ingat tak apa, tetapi meyakinkan dia. Dan budaya itu mesti dibudayakan. Sebab apa? Sebab dia akan mengajar kita berhati-hati dalam menerima fakta. Itu sebenarnya. Kita pergi kampung, kita kata Nabi ini, kita sebut dalil. Memang dia tak ingat pun, dia tak ingat pun dalil, tapi dia yakin. Dia yakin. Hak yakin tu kita nak. Dia sebenarnya ustaz-ustaz begini bagi saya sebenarnya dia nak jaga dia. Sebab dia takut orang tanya awal-awal lagi. Maka kalau orang tanya tak kena jawab ke mana pun. Tu bahaya. Tu bahaya tu sikap tu bahaya cara dia bawa. Kita pun tengok usik kita cara. Dia kemukakan beberapa kenyataan daripada ulama. Padahal kita tengok kalau Senoma sendiri dengan orang awam pun, Senoma ni adalah kitab. Kita jumpa lah 5 jilid kita tentang budaya hidup sahabat dari segi akidah. Memang Senoma ni orang-orang awam. Di kalangan sahabat orang awam, bila buat sesuatu dia tanya, dia mau tahu dari mana? Mana dalil mau buat gini? Senoma kan. Senoma tak ada lah fakir di kalangan sahabat. Sebab tu Maulana tulis 3 jilid kitab. Kok kita tak ada kitab tu. Pekoh Senoma. Sebelum tahun 90 Maulana tulis. Patut dia ulang cetak. Pekoh Senoma. Masa 3 jilid. Kakak saya beli. Saya pun tak tahu ada. Kakak saya beli. Kalau kata ada Maulana tulis. Kita pergi tengok. Tapi kita tak. Ada kita. Tak ada. Tak tahu betul-betul dia tu. No, ngaji pokok-pokok yang saya pergi ke Pustaka Zahra tahun 82 ada artikel mana tentang kerajaan langit. Ada dah sebelah Jepang. Kerajaan langit, kerajaan Tuhan maksudnya. Artikel mana pokok surat itu. Mulai ada kita boleh nampak bagaimana dia panggil apa ni? Dia panggil apa? Muwafaqah ummah. Muwafaqah ummah. Hak ummah sebut ni tiba-tiba turun wahyu membenarkan kata Senoma. Tu tinggi inilah dia. Cuba kita tengok situ ya. Itu pekoh sahabat. Perlu kita tahu. Sebab sahabat ni penting sangat dalam agama kita. Jadi bahaya tu kena dalil. Ingat tak apa sebab Imam Syafi'i rahimahullah kata seseorang tu dikira berilmu bila dia tahu standard up to dah. Sebab keyakinan kalau ikut istilah orang panggil ilmu ni, dalam istilah agama kita, ilmu ni makna yakin. Dari segi istilah agama kita, ilmu ta'rif ilmu ni makna yakin. Sebab tu ulama kita kata kalau ilmu tu ilmu yang tidak yakin, ilmu sama, dia tidak menepati makna ilmu dari sudut istilah. Walaupun dari segi bahasa ilmu lah kita tahu betul tak betul tak kira. Tu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah syarak bila kata ilmu, khususnya ilmu agama, dia bersifat yakin dan mesti melalui fakta, mesti melalui dalil. Jadi benda-benda gitu kita kena ingat. Sebab kita ngaji dengan Maulana tak ingat kamu satu pun dalil. Tapi kita yakin fakta sebab kita ingat dalil. Sebab kita tengok mana, cuma kita tak ingat dalil. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Jadi maknanya fakta yang kedua daripada surah At-Taubah ni, satu poin yang paling besar yang saya boleh highlightkan di sini, bahawa
kita kena berhati-hati dengan ulama. Berhati-hati maksudnya takut tersilap. Tersilap ni dia boleh jadi ta'assub. Dia boleh jadi ta'assub. Pendengar saya tu ada sebuah kitab yang sangat menarik bagi saya lah, yang mana ini tidak diterjemah dalam bahasa Indonesia lagi. Sebab saya kata tidak diterjemah tu sebab kita tanya sahabat-sahabat kita, tak ada siapa pun tahu ada nama kitab apa ni konsep ta'assub, konsep apa ni ismatul rasul. Dia bicara tebal sebab ni cukup lengkap. Nanti kita siap, kita maklum. Saya buat rekas maklum dah buatnya. Baik kita baca, kalau kita faham molek maksud ni dah, kita boleh tolak ajaran saya. Kita boleh guna neraca konsep maksum yang Allah beri secara khusus kepada para anbiya dan mursalin ni, kita boleh guna untuk berhati-hati dengan ulama. Sebab setengah-setengah ulama ni dia ada penyakit dia. Orang panggil ulama. Dia apa kaitan ta'assub dengan maksum? Itu dia bincang. Kita bincang semula, tapi penting tu. Sebenarnya orang yang ta'assub pada tok guru ni, sebenarnya dia anggap guru dia maksum tu. Tu jadi timur sak ta'assub. Mana tak boleh kritik tok guru dia. Tak boleh kritik pemimpin dia. Kita panggil ta'assub. Sebenarnya dia pergi ke arah tu. Ada setengah-setengah guru. Dan kebanyakan orang yang terlibat dengan ajaran salah, itu target dia untuk anak murid dia. Sebab tu dia sebut sangat dia mimpi 4 kali sehari. Apa tu? Nak suruh anak murid ni, orang Kelantan panggil ta'assub di kawasan Kelantan ke dia? Meruk dia panggil. Bukan beruk lagi, meruk. Meruk ni maknanya jadi kamu tu kamu tu bahaya gitu. Akhir sekali jadi tu boleh betul semua. Kadang-kadang dia buat salah tu jadi betul. Tu bahaya. Hal tu sebenarnya dia nak kat maksud tu. Memang dia tak kata. Dia tak kata. Tak saya jumpa banyak depan saya sendiri. Kita kritik tu dia. Mati di zaman Ustaz Hasan Yahya. Nama Syekh Ma'zin Bajuni, Muhammad Zain Al-Bajuni, tokoh tarikat. Sepupu saya kena ikutnya gitu. Katanya sepupu dia dengar tu. Biarnya dengar, kita kata memang kita nak suruh dia dengar pun. Dia kata ada dah. Kau prejudi pada dia, kecek nonton belakang dia gini, bila gini dia tak nak bangun, jadi pakai ambil jalan. Tokak pengat angin, kesel dia. Yang main tu. Kita kata tak anak tak, aku tak. Aku kata lah tak pergi depan dia. No yang takut dia. Sehingga dah kecek tu, cuba bayar kan, jalan ke mana? Kau ni ikut tu ayah, kita terima kau sahabat hati. Mana nak kecek, nak kritik guru, jarak daripada wilayah persekutuan. Kau tahu ni berapa ratus kilometer. Tak berani nak kecek. Guru dengar. Orang lagu ni, kalau lagu tu agak tiada tarat guru tu, hak ni lah ada kitab tu sebut ni. Naik daripada ta'assub, naik menganggap guru maksum dah tu. Orang lagu ni kita wayak gapo dia tak percaya hak keburukan guru dia. Dan guru dia sebut apa boleh dia percaya. Kau sama tahan. Sebab tu kita dilarang. Sebab tu satu buku yang saya baca berkenaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia sebut erat. Salah satu pemahaman Ahlussunnah, orang panggil ulama ni, dia bukan halal semua perkara. Dia boleh selalu. Apa takut jadi silap. Dia pun mahu contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni orang alim. Dia tahu semua perkara. Tidak. Dia matilah dia. Tapi dia ni orang alim. Dan dia ni orang alim, dia iktiraf seluruh dunia. Kalau ada kecacatan dia pun dia tidak akan jatuh sebab dia sudah naik peringkat tinggi. Dia bila lepas apa tu? Sebab bahaya. Ta'assub ni sebenarnya dia pergi ke arah masuk. Dia ajaran salah ni boleh kata semua dia bawa sini. Tu sebenarnya orang tu yang sebenarnya orang mimpi sangat sebenarnya. Nak suara murid meruk ya. So, lepas tu keramat guru. Kenapa guru highlightkan dia keramat? Nak suara murid meruk ya. Tu sebenarnya. Sebab tu kalau wali Allah dia lain. Imam Abu Hanifah bila Allah tunjuk keramat pada dia nak supaya Allah jangan tunjuk sebab takut sesat orang dia tak apa. Takut anak murid jadi sesat. Tu orang panggil wali Allah. Hak jenis nego pasal malam dia mimpi ni wali syaitan. Tu dia panggil wali syaitan. Kena beringat, berhati-hati. Panjang kena sebut cerita. Saya pernah interview. Tak jauh di Kelantan kita. Memang kita nak interview dia. Kita tanya dia lagu mana kelebihan tu awak. Kita interview tu dia mula mengaji mana. Saja kita nak tahu.
sebuah pondok saya pergi. Mati dah tok guru dia ni. Kita tanya orang lain, dia jawab dah. Dia kata tok guru dia memang kuat kerana hebat. Dia pun cerita lah. Cerita lah tok guru dia pergi semaya Zuhur Makkah. Appointment orang pasal. Tapi Zuhur dia pergi semaya Makkah. Dah dia beli appointment ke pasal. Lepas tu tok guru dia ni, dia cerita lah banyak lah. Orang mari curi rumah dia, masuk boleh nak tobik tadi dia. Kata, adalah hati tujuh bodoh. No, tu. Dia sebut lah, apa tu? Nakut macam lah. Dia cerita lah. Ini kita perlu ngaku apa. Kita kata, dari segi keilmuan, ngaji masa apa. Dia, limau nak kau dia sebut. Cuba bahaya kan. Anak-anak murid begini. Sebab tu ulama kita kata. Menjadi kewajipan pada seorang guru bila dia nampak anak murid dia sudah masuk, sudah jadi taksub pada dia, wajib dia selesaikan masalah. Dia kena buat. Lagu mana dia ikhtiar supaya anak murid ini tidak taksub pada dia. Bahaya. Anak murid dia tu bukan menjadi kebaikan lagi pada dia kalau taksub. Anak murid yang baik ni, dia tengok guru tu dalam neraca yang waras. Kalau guru tak kena, dia akan tegur. Tu anak murid yang baik. Kalau anak murid kena penyakit taksub, dia tak akan tegur. Bahkan dia marah kalau tegur tu guru dia. Tu bahaya tu. Berhati-hati ya. Memang boleh kata kalau ajaran salah, hak tu dia. Sebab itulah dia boleh mempengaruhi anak murid dia. Bahkan dia tak suka anak murid dia tanya pada dia. Tanya jeleklah dia mata. Tu bahaya. Tu beza dia. Kita kena tahu. Saya sebut tu bukan apa. Benda-benda gini kita kena berhati. Tengok bila kita ada maklumat kita tengok, bahaya tu. Memang dia tidak jadi sesat, tapi mana pun sudah lari daripada ajaran sunnah. Gitu ya. Apa sangat menurut sampai mereka ni naik. Dalam beberapa tahun dulu mimpi ni jumpa Nabi secara direct. Pada akhir-akhir Nabi belum lagi jumpa dia. Banyak kan anak murid boleh terima. Semalam pun saya tengok lagi, sempat tengok. Kau main robot ni tengok. Malas pula nama kita tengok dia dah ada internet. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya ni masalah ni. Okey, baik. Kita perempuan ni dah, kita pergi X-ray lah, kita kata dah, ultrasound ke apa dah. Maknanya kau tu guna lah kewi kau. Mana doktor beritahu anak ni sihat atau sihat laki, kembar atau kembar dah. Lalu benda tu dulu menjadi perkara gaib, sekarang tidak lagi dulu. Tetapi dia kata wali-wali Tuhan ni dia tak guna alat, dia boleh nampak. Dia boleh tengok. Sebab tu bila dia mari ke dai, ada ustaz Haqqa ni tanya anak dia di Tina Kajate, mana wali ni Allah tu kat kata ni isteri dia ni. Dia kata anak dia ni anak jatuh, akan lahir anak jatuh, dia akan jadi hafiz kata. Nyacaya pokok-pokok tu. Ada video dalam internet, kita kena juga. Jadi apa yang kita baca dalam kitab, kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri. Baik, lagi. Mana kalau kita pergi tengok seorang wali, dia pergi ke kubur wali lain. Dia wali juga pergi ke kubur wali. Dia pola tanah, masuk sekarang di dalam tanah. Dia sedang bersalah dengan wali. Patut kita tak nampak sebab dia tu Tuhan tajalli kepada dia. Tuhan kasyaf, bukan kasyaf. Tuhan apa? Maka dia pun buat kesimpulan. Ustaz ngaji sekolah mahal dia dulu ni. Dia kata mana? Dia kata apa yang berlaku pada wali kita tidak boleh nilai mengikut syariat. Patut nak nilai ke dia? Boleh dia kerja secara terbuka dan dia boleh kuliah sampai hari ni. Tak ada orang ikat dia, tak ada orang kita angkat dia, tak ada orang besar tauliah dia. Tu nak macam mana? Tapi kalau orang ini juga tolong tak tangguh bagi saya ustaz tu lah. Panggil lalu video ko. Itulah dunia kita kena berhati. Sebab itulah kita sebagai Islam ni kita kena jelas. Sebab tu bagi saya mula, sebab tu masa belajar mana tu muka dia di India, kita sudah banyak kau. Ta'assub ni bukan sekadar fanatik, tidak, bukan sekadar itu huraian agama ni. Dia akan bawa pada satu tahap kita ni jadi hilang kewarasan. Kayak kita ni kan, kita Islam, kita pejam mata. Kalau jumpa hadis kita pejam mata, tak ikut. Walaupun bercanggah, walaupun kita tak faham. Tu sifat sahabat. Hadis ni paling. Cuba tengok Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam buah hadis. Dia pukul kan, dia khotbah kena dah.
Dan kita harus dia kata Nabi ni favorite Nabi ni, salah satu makan dia agama Nabi ni lah baik. Dia cerita, tu cerita dari sudut syama'il. Anak dia bukan saya tak suka. Anak dia tu bukan bermaksud nak membantah Nabi, tetapi aku sebut hadis Nabi tu hadis lah tu, bukan kait dengan Nabi. Kalau kamu tak suka jangan sebut depan gini, sebut lain lah. Bukan pada waktu aku sebut hadis dia tumbuk ada pun ada. Dan setengah riwayat kata dia tak kait sama dengan anak dia. Imam Ahmad, oh kalau ada orang lagu tu sama kita ni, ada paling kerah dalam dunia kita kata. Tapi dia nak ajar dalam hadis bila sahih. Gitulah. Sebab tu dia ulama dulu dia jelas hak mana hadis, hak mana tidak hadis, hak mana amalan Nabi, hak mana tidak amalan, dia jelas. Kita kena jelas. Sebab itulah Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad jilid kedua tu, dia sebut tentang sunnah-sunnah Nabi hak sehari Nabi semua banyak. Saya baca tu nak boleh distiala baru habis. Kata kalau tak ingat, ambil idea daripada zikir, daripada doa. Boleh doa aku Melayu. Jadi begitulah. Okay, cuba kita misal perkataan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu kepada orang kafir. Ni dalil yang kedua itulah Nabi Ibrahim surah Al-Baqarah. Dalil yang kedua, cuba tengok dalil yang kedua. Ni wa idh qala Ibrahim surah Az-Zukhruf ayat 26 hingga 28. Asik. Dalil yang kedua. Baik. Perkataan Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam kepada orang kafir. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qad innani bara'un. Makna Nabi Ibrahim kata kepada ayah dia, kepada masyarakat dia, sesungguhnya aku bara'un. Bara'un ni makna orang yang berlepas diri. Makna kita kata aku tidak ada hubungan, aku tak terlibat secara langsung dengan sembahyang yang kamu sembah, kamu berada kamu, aku tak terlibat. Ini dia panggil bara'ah, tabarra. Konsep tabarra. Kita kena berlepas diri seperti mana Nabi Ibrahim. Dia tidak memutuskan hubungan dengan ayah dia, tidak. Dia tidak memutuskan hubungan dengan masyarakat dia, tidak. Dia tetap baik. Dia bergaul dengan baik. Cuma dia kata apa yang kamu buat tu, aku tak terlibat. Aku berlepas diri. Tak boleh kita nak kacik gitu. Orang kita ni dia penakut. Dia takut orang kata dia Wahabi. Padahal tak sayang pun mulut tu orang kata kita gitu. Lelak mati. Kita ni bahasa sokong kalau orang kata. No, segar. No, mana pula tu yang kata demo no. Sekarang tu kata bahasa seronok pula dia kata. Kita pun jadi minat Wahabi. Jadi gitu pula. Patut baca-baca. Oh kita Muhammad Wahabi tu. Hak ni, dia baca je hak ni lah. So kita dia ni lain biasa ya. Cuba baca. Ada. Mana boleh hak ni pada tinggi. Kita dia lain biasa. Pakai dari segi pekor. Siapa dia nak ambil pendapat dia? Orang malah orang lain lebih hebat. Kita bukan nak merendahkan dia. Dia berjuang dia dengan zaman dia, kemampuan dia. Kalau ada kesalahan, mudah-mudahan Allah ampun ke dia. Tapi perjuangan itu besar. Itu kita tahu lah. Bila orang ni dia buat kerja, dia lawan aja kesalahan, fitnah pun banyak. Memang dah begitu. Kita tak tahu mana ni kata macam-macam. Padahal lembut nak dia. Hak kerahan kan sakit ke? Tak ada. Kadang-kadang setengah tu kita tak kata. Dia kata ni pokok dia. Dia kena mata aku. Kita pakai dia. Ni pokok dia. Ada juga lah. Jadi benda tu tak boleh naik pula tu. Cuba tengok Nabi Ibrahim tegas ni. Saya baca dalam syarah hadis Nabi Ibrahim dia tak tinggal ya. Kecuali selepas bakal jumpa di hari akhirat. Ni tak maaf lagi dengan Tuhan supaya Tuhan selamatkan ayah. Tuhan kata tak ni. Sebab lepas dah peluang. Lepas dah peluang. Lepas tu malu lah. Nabi Ibrahim kata malu lah saya. Bila dari ngapa kata ni ayah Nabi Ibrahim. Maka Allah pun nak jaga ayah muka Nabi Ibrahim. Allah tukar ayah dia jadi binatang. Dubak disebut dalam hadis. Hyena tu, binatang makan-makan. Hina juga. Tapi sekarang orang tak kenal lah. Orang tak kata ni ayah Nabi Ibrahim dia ada dengan aku. Sama-sama ada dengan aku. Nabi Ibrahim minta. Baik. So, kita tengok ni hadis. Jadi Nabi Ibrahim belum sebab itulah kita sebagai orang Islam,
Kita tak boleh terlibat pun dalam benda-benda ni. Sebab tu bagi saya, kita tak boleh pergi pun ke tempat-tempat yang melibatkan syirik, tak boleh pergi. Cuba elok lah. Tak usah malu kat orang lah. Biar kita lebih malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok. Di sini Nabi Ibrahim mengecualikan Allah dari segala sembahan. Menyebutkan bahawa pembebasan diri, yakni tabarra, dari segala ilah yang batil, dan pernyataan setia hanya kepada Allah yang hak, merupakan tafsiran sunnah daripada syahadah. Makna orang panggil syahadah yang murni, tahqiq akidah ni, dia bukan sekadar terima Allah, tapi dia talak selain Allah. Itu maksudnya. Makna jelas. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi 'aqibih la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimah tauhid la ilaha illallah itu sebagai kalimah yang kekal pada keturunan dia, agar mereka kembali pada kalimah tauhid. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, sebab tu anak cucu Nabi Ibrahim ini kekal. Cuma zaman dia, tapi anak cucu dia selepas tu, bermula pada dia, zuriat dia, Nabi Ibrahim doa khusus. Ni pula ulama kita sebenarnya ambil kesimpulan, kita kena doa, boleh hari kita selamat sekali, anak cucu kita boleh tentu lagi. Jadi kena doa supaya Allah SWT, seperti mana doa Nabi Ibrahim dalam Quran, minta anak cucu dia jadi selamat. Sebab apa? Sebab dia sedih. Sedih Nabi Ibrahim. Kita boleh bayar je lah. Nabi Ibrahim bila berada dekat dengan titian Sirat, jumpa dengan ayah dia. Hadis sahih. Hadis sahih. Hadis ni kumpul oleh dia hadis ni sebenarnya dia hipul dari 50 ni hadis. Cuma Al-Fadhil tak Zahiruddin tu dia buat, dia ambil 40 saja. Ada sesuatu dia buat, tak apalah. Hadis memang sahih. Sedih kejut dia. Dan ayah dia tu, orang panggil bahasa Kelantan kita, ponok muka cuma muka, tapu-tapu, tapi dia jaya. Ulama kata itu isyarat kepada syirik itu melekat di muka. Syirik itu melekat di muka. Sedih Nabi Ibrahim. Pol cuma, asitilah dia dah, kata tadi. Tuhan tak beri muka pada Nabi Ibrahim, maknanya kebab sabda. Mana bersalamnya dah kebab tu. Kalau bersabah, tapi tak ada Tuhan. Sebab Tuhan ni dia tidak terpengaruh. Dia nak beri dia tak sini, tak kisah siapa. Tu Tuhan. Hak terpengaruh ni, waktu sekat berarti besar tu dah. Nah, ya ayat boleh terpengaruh Tuhan tak. Tak selalu guna lah. Kebab-kebab direct dengan Tuhan. Hak tu je lah akidah hari sunnah. Sedih saya baca tu kita tengok syarah-syarah hadis. Sedih Nabi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim sedih. Bahkan dia bangkit pula. Dia kata dulu tasik, mana janganlah malu ke aku. Saya tak ingat sebab ada lah dalam kenyataan tu Allah, mana Allah tidak akan malukan Nabi Ibrahim dan keturunan. Ni malu aku ni. Nabi Ibrahim mengadu pada Allah. Sebab kita lah ni dah. Kita tokoh politik, tiba-tiba anak tu teruk malu kita. Seorang motivator Kelantan, dia jumpa saya lah dalam satu program. Dia pula tanya, dia kata Ustaz Ding dalam mengajar ke apa ni, ada ke perkara yang mana berlaku tu yang memalu. Saya kata saya betul, tapi ada juga. Kita sebut lagi ada. Dia kata anak aku ada juga tu. Ni tokoh motivator Kelantan, dia sakit lagi. Dia sakit. Dia pergi ada kuliah kita di Teliput. Saya ingat cerita dia. Dia kata anak ni motivator pergi masuk sekolah ke apa, dua ayat tentang kecil melangan pelajar hebat. Kalau dengar kecil dah hebat. Tiba-tiba anak ni lah paling bermasalah disiplin di sekolah. Anak kalau pergi sekolah tiba masalah disiplin anak. Kita kadang-kadang kita nak ceramah, nak beri motivasi orang kadang-kadang malu. Tapi teringat pada cerita Nabi Nabi Nuh, hilang sikit malu. Nak awal Tuhan uji dia kita. Akhirnya begitu Nabi Ibrahim secara fitrah maksud dia malu. Saya rasa lebih bermalu tu dia sedih dalam ayat dia. Maknanya kekal neraka ayat Nabi Ibrahim. Kita dia tu syirik tu. Sebab tu Firdaus semua kan. Dia cerita bila dia masuk Islam, cuba tengok luahan perasaan seorang tanduk dia kata lebih gembira daripada itu. Cuba tengok. Dia dakwah sama mana tiba mak dia. Abu Hurairah, lama mana dakwah mak dia? Tak simak. Akhir sekali buimeh. Buimeh tu tak ada naik. Tak ada naik atau dia sedih dia, dia mikir nak mana dia masuk Islam. Abu Hurairah. Akhir sekali dia pergi jumpa Nabi. Tu tak boleh gini, parut tak boleh gini. Mana gaya tak jaga gaya. Jumpa Nabi, minta Nabi doa. Tolonglah Ustaz, minta doa khusus biar mak saya masuk Islam. Nabi pun doa. Dia pergi rumah mak dia selalu.
Dia gitu sampai muka pintu, mak dia tak ada buka pintu, mak dia kata ya Abu Hurairah, mak masuk Islam dah. Dia tak naik tu rumah, tu hijau Nabi pula. Dia kata masuk Islam dah mak dia. Minta Rasulullah doa kebaikan untuk mak dia, dia jadi muslimah yang baik. Nabi pun doa pula. Nabi doa kebaikan untuk dia dan kebaikan untuk Abu Hurairah, dan Nabi doa yang ketiga, buatlah, jadikanlah Abu Hurairah ni orang suka pada dia. Jadikanlah Abu Hurairah ni, jadikanlah perasaan orang ni suka pada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata berkat doa Nabi, orang Yahudi pun saya kata Abu Hurairah. Maka ulama kata ini menjadi dalil juga bahawa Syiah ni tak betul. Sebab Syiah buat kitab ni Abu Hurairah ni jahat. Sana kita tebak kebaik ada hari ulama jawab sekali ada tebak Abu Hurairah ni baik, tidak jahat, apa omong tu. Tu terjemah saya tu. Kitab tu lain, setengah. Oh wow, kalau kita baca kitab tu benci ke Abu Hurairah, panas Syiah. Kalau nak belajar kutu orang kena belajar dengan Syiah. Panas. Jadi kita boleh rasa lah perasaan Nabi Ibrahim macam mana. Tak apa lah, cuba kita tengok. Saya ambil sikit lagi. Okey, baik. Jadi Nabi Ibrahim doa mudah-mudahan anak cucu dia tu kekal di atas kalimah baqiyah tu, kalimah tauhid tu lah. Baik, yang kelima ayat dalam surah Baqarah berkenaan dengan orang kafir. Wa ma hum bi kharijin. Surah Baqarah ni selepas tu dalil keempat. Ayat 165. Ayat 1 dalil keempat. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ma'ahu. Itu sambungnya dia. Mahum bi kharijin. Tak apa kita tengok. Baik. Ayat dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan orang kafir. Jadi nyatakan Allah dalam firman-Nya. Okey, baik, cuba kita tengok. Kalau hari saya ni surah 91. Dalil yang keempat. Sebab hak ni, hak kita baca ni dia ambil ujung. Hak dalil keempat ni dia ambil awal. Kalau tengok dalil juga wa ma huwa ujung ayat. Baik. Wa minan nas, ada di kalangan manusia orang yang menjadikan selain Allah sebagai syirik. Anda tu mana syirik? Syarik, bukan syirik. Syarik ni sekutu. Syarik. Kita kata huwa syariki fi tijarah, dia ni partner saya dalam perniagaan. Syarik dia. Syarik. Kan? Jadi ada yang menjadikan itu sebagai syarik, ada menjadikan makhluk Allah sebagai syarik Allah. Jadi sekutu bagi Allah. Mereka cinta kepada syarik Allah itu, kepada sekutu Allah itu seperti cinta kepada Allah. Dia bukan dia benci pada Tuhan. Syirik ni dia bukan benci pada Allah, tetapi dia bahagi kecintaan itu seperti dia cinta pada Allah. Allah pun kata, tapi orang beriman tak gitu. Dia cinta kepada Allah lebih daripada lain. Sebab tak salah pada kita cinta pada makhluk, tak salah. Kita boleh cinta kepada makhluk, tak salah. Tapi janganlah cinta itu sama dengan cinta kepada Allah. Orang Islam sebenar, dia akan melebihkan cinta kepada Allah. Itu orang Islam sebenar. Lepas tu disebut lepas. Okay, baik, tak apalah. Cuma dalam ayat surah Al-Baqarah, cuba tengok nombor 4 tu, berkenaan dengan orang kafir. Jadi nyatakan dalam firman ni, wa ma hum bi kharijin min. Maknanya orang kafir, isu ni isu cinta ya. Baik, cuba baca. Kenapa sampai tahap orang Kristian anggap Nabi Isa menjadi anak Tuhan? Kerana cinta. Saya doa pada Nabi Isa. Orang kita sampai bui sifat Tuhan pada Nabi lebih-lebih kerana cinta juga. Kalau buat selawat itu tu sebenarnya kerana cinta. Hakikat sebenarnya. Tapi dia buat tu jadi terlebih. Hakikat sekali jadi akak, jadi Tuhan. Sebab tu kita kena lebih Allah. Sebab itulah Nabi Muhammad nak orang panggil kunci tauhid kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, sebut Muhammad abduhu. Takut dalam syahadat. Takut salah sekolah Nabi Isa tu lah. Takut berulang balik tu sejarah tu. Tak boleh. Orang baik ni bahaya kalau tidak dijaga. Orang anggap macam-macam dia. Dah bahaya ke lah. Kubur dia nyambil buat jadi bahan untuk bom. Apa beza dengan kubur tepi rumah dia? Dengan kubur ni, apa beza? Dia ambil kubur tu Islam nak buat bom. Ambil kubur ayah dia apa? Tak jadi. Bahaya dia. Dalam kepala dia ada apa tu? Bahaya.
bahaya tu. Walaupun tak ayat kita boleh hakak tu, bahaya tu. Jadi puak-puak ni bila dia cinta pada selain Allah tu sama tu kesan dia. Kita kena tengok gini supaya Tuhan. Kita kata boleh ada bila sebut cinta, dia ni cinta pada selain Allah, seperti boleh jadi kita tak faham mana. Tak jijak. Boleh jadi faham tapi tak jijak. Maksud cinta ni kesan dia tu. Bila seorang itu cinta pada selain Allah seperti cinta pada Allah, dia akan ikut, dia akan patuh semua, dia akan bui. Benda tak nak sahabat pun jadi munasabah. Itu makna cinta. Kau tidak kekeh lah bucu batal. Kalau cinta tu no. Jebet tapi nela kekeh bucu batal. Mak kata tak boleh ni. Mak pun tak ada 2 kali Jumaat lepas tu sunat. Lepas tu kekeh batal tu. Lepas tu dah. Apa? Memang gitu sifat. Sebab tu tak ada. Bukan main-main. Padahal kita tengok Kristian tu dia punya moto agama tu love, cinta. Nah, cinta di bawah. Dan Islam tak ada ke cinta. Apa tak adanya? Banyak ketemu hadis sebut tentang cinta. Tetapi kena lebih Tuhan. Nak lebih Tuhan lagu mana? Sebut boleh tak lebih lagu mana Tuhan? Lagu mana kita nak lebih ke cinta kepada Tuhan? Dengan sebut nama dia sama. Nak buat air pun sebut nama dia. Nak masuk bila air sebut nama dia sama. Tak ada orang cinta pada bini sebut nama bini sama gitu. Ada. Sebut bini sama. Kalau sebut orang kata gila. Bini pun sebut nama tu laku. Tak apa, sama-sama gila. Nah, tapi kita sebut nama tu. Gila kalau kita nak guna bahasa gila pada Allah tak apa jadi molek. Tu sebenarnya. Tu makna cintanya. Nak apa-apa ingat Tuhan. Sampai kalau kan mau kita sehingga bila bercanggah arah mau dia katalah dengan arah dia ketinggal arah mau dia. Sahabat Nabi, saya tak ingat nama orang lah. Antara Sayyidina Utsman sendiri. Sayyidina Utsman tahu cerita Sayyidina Utsman bila dia masuk Islam, mak dia salah ngapi ngasak. Letak tepi puasa dia. Sampai batu-batu dia. Suruh dia murtad lah tas saat dia agak. Itu antara beratnya tu kena session. Abdul Rahman sendiri. Tak boleh bawa anak, tak boleh bawa isteri, tak boleh bawa harta. Pergi Islam sepengel. Sanggup harta ni payah, harta nak pulih ni. Kita nak sedekah 50 riyal tak akan minta. Tak wui sebulan tu. Kalau bagi 30 hari berapa sen? Nak wui kau air paksi kita. No. Ya, gua tak ada PT mau bawa lepas PKP ustaz kalau bapak ni lah tu. Tak apalah. Tapi dia sanggup cuma banyak dia. Enggak saya nak sembah harta dia bukan 30,000, bukan 100,000, juta. Kita sama hidup tak boleh terkumpul duit sejuta. Sanggup. Apa tu? Cinta pada Allah. Nak boleh jadi begitu bukan main-main tu. Tu maksudnya. Ni orang kafir ni dia cinta pada berhala setara dengan Tuhan. Tapi orang Islam tidak gitu. Orang Islam tidak gitu. Dia sayang pada tubuh pun dia ada hak. Minta maaf saya sebut lah. Sebab kita ni mengaji lama dengan mulazamah dengan dia. Kita nak basuh kaitan ni dia tak. Pernah minta. Dia bimbing takut jadi tak mau. Patut anak basuh dia. Anak nak datang ngaji. Dia takut jadi lebih lah. Sebab kalau saya sebut tadi, kita ni kan, dia kata cium kaki guru ni kata memang tidak salah dalam agama. Cium kaki guru. Sahabat Nabi tak boleh. Sahabat Nabi kalau kita tengok dah, nak boleh cium tubuh Nabi tu kena buat heleh bau Nabi. Tak boleh nak cium tubuh Nabi tak boleh. Nabi tak ajar gitu. Sahabat cium ada peluk Nabi tapi tidak jadi sama. Tidak kali nak kali cium pakai cium kalau 100 orang. Busuk tangan tu guru. No. Tak ada. Kayak sahabat Nabi kan, bila Nabi tanya kan, ada satu peperang itu dah, adakah aku pernah buat salah aku kamu dua anak balah. Ada salah sahabat tu kata ada. Rasulullah dulu masa sahabat Rasulullah betul baris saya betul Rasulullah cocok bukan sakit kata. No. Saya nak balah hari ni sahabat lain celak dia nak marah tu rasa tolol semua. Benar lagu tu pun Allah Nabi pun saya lawan nampak putih Nabi putih kuning Nabi kita ni teh kuning. Tak apalah kuning kau. Putih kuning. Dia pegang dia cium. Kata sebenarnya saya nak cium ya tu. Sahabat lain pun. Pilih palu sahabat kata tengok. Mu tak diterima aku boleh. Nabi tak boleh nak cium terlalu gitu. Tak ada sahabat Nabi Rasulullah. Saya lihat sikit. Tak cium tak boleh. Mana Nabi tak ajar gitu.
Ni siapa bila tu guru tak cawa berebut nak biar kena mulut. Tak ada sama Nabi gitu. Benda tu saya tidak kesesat. Tapi ajaran Nabi lagu mana? Jadi kalau ikut tu ajaran Nabi, jadi lagu mana? Hak tu kita kena tahu. Hak tu kita mengajar hadis yang mana siapa mereka bila syarah hadis ada sahadis 2-3 minggu tu apa? Nak sunnah apa biasalah. Hak Nabi bawa contoh kehidupan yang diredai oleh Allah. Lagu mana? Tu. Patut Nabi buat dah pula, tak buat pula. No. Itulah benda ya. Jadi kita kena jelas kau tu. Kita faham bila sikit ni nak buka. Disebutkan dalam ayat ni. Yang mana ayat disebut amahum bi kharijina minan nar. Mana puak-puak ni kesal pada cinta pada selain Allah, terlebih pada Allah, menyebabkan mereka jadi syirik kafir dan mereka tak taubat sampai mati, akhir sekali mereka kekal dalam neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar ni, ini maksudnya kekal dalam neraka. Mereka sampai bila-bila tak boleh keluar dari neraka. Jadi maknanya apa tu? Maknanya perbuatan cinta sehingga sangat taat patuh seperti taat pada Allah. Perbuatan itu termasuk dalam perbuatan kufur pada Allah. Dan kesal dia bila dia tidak bertaubat, dia mati dalam keadaan tidak keluar daripada neraka. Mana kekal dalam kata bukti. Baik. Lalu bagaimana? Disebutkan dalam ayat tersebut bahawa mereka mencintai tandingan itu syirik selain Allah itu menunjukkan bahawa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah. Akan tetapi kecintaan mereka ini belum boleh memasukkan mereka dalam Islam. Maknanya orang kafir yang kita panggil musyrikin ni, dia ada sayang Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok, kita cuba baca, ada ke tidak kita jumpa satu hadis mana orang kafir kutuk Allah? Ada? Tak ada. Tak ada. Kutuk mana kata Tuhan jahat ni? Tak ada. Sebab dia terima. Cuma terima tu dari sudut Tuhan. Inilah orang panggil rububiyah. Jadi gitu ya. Sebab orang syirik ni dia tidak kutuk Allah, tidak. Kita kata tu puak Yahudi benci Nabi Allah dia tidak benci. Kristian dia walaupun dia tak sahih Nabi Muhammad, tapi Allah dia tidak kata begitu. Orang syirik memang begitu sifatnya. Baik, lalu bagaimana dengan orang yang mencintai sembahan pujaannya lebih besar daripada cinta dia kepada Allah? Benarlah sehingga tolak Tuhan saya kepada selain Allah. Kena ingat hak ni bukan dalam bentuk lisan ni, dalam bentuk perbuatan. Perbuatan dia kita nampak melebih ke selain pada Allah. Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sembahan selain Allah saja dan tidak mencintai Allah? Jadi bab yang kita baca ke depan. Kita faham bila sikit lagi ni. Nak faham jadi selepas ni kita akan masuk bab yang betul. Saya baca. Gitulah lebih baik. Sabda Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, maka harta dan darahnya haram, sedangkan hisab perhitungan pada Allah. Mana seseorang yang bila kata la ilaha dengan ikhlas, yakin. Haram di sini mana ada kehormatan dalam agama. Mana semua perkara yang Allah offer untuk orang Islam dia akan dapat. Dan kita kena hormat dia sebagai seorang Muslim yang ada kehormatan dalam agama. Kita tak boleh ceroboh diri, tak boleh ganggu maruah dia, tak boleh ganggu maruah dia, maksud isteri dia, nak jaga harta, tak boleh buat rosakkan harta benda dia. Makna dia tak ada kehormatan. Ada hukum berkait dengan dia dalam agama. Baik. Lepas tu kita serah Tuhan lah. Dia selamat kata hari akhirat. Maknanya orang Islam kita ni kedudukan dia di hari akhirat patut serah pada Allah. Beriman dah tu. Hak beriman dah. Sebab orang Islam ni ada juga yang masuk neraka. Maknanya ayat ni, sehadis ni sebenarnya Nabi Nuh ayat kepada kita. Sebenarnya ada lagi hadis lain yang lebih jelas daripada hal ni. Hadis wasiat Nabi. Itu kita bincang sebenarnya. Maknanya Nabi Nuh ayat orang Islam yang kita kata baik-baik itu hakikat tu sebenarnya. Kita tak nak kata dia tu ahli syurga secara comfort. Tak boleh, bukan hak kita. Sebab tu tak boleh juga kita kata orang yang jahat tu kita kata dia tak akan masuk syurga, dia tak boleh. Tuhan tak akan maaf dia. Bahkan kalau dalam kitab Syekh Salim Al-Hilali ni, salah satu sebab hilang pahala seorang itu, dia kata pada orang jahat, mu ni tak akan masuk neraka, tak akan masuk syurga. Tuhan tak maaf mu ni tentu, mu ni memang tak boleh masuk syurga. Kata gitu penyebab hilang pahala. Kita tidak ada hak. Kita sebagai orang Islam malah halal mana kita tak boleh tentu nasib manusia di hari akhirat. Tu hidup Tuhan. Allah marah sehingga Allah kata mu dalam hadis tersebut mu tu akan masuk dalam neraka. Allah kata. Nabi sebut boleh baca dalam kitab kan? Kita baca habis dalam kitab tu. Dia macam mana? Surah Ahmad kan? 65.
ataupun ni patah. Amalan kita Allah hilang dia. Salah satunya kita kata pada orang jahat tu, dia tak akan masuk neraka. Allah tak akan ampun dia sebut Allah tak akan ampun. Tak boleh kata gitu. Kena jaga mulut kita. Baik. Ini termasuk hal yang penting yang menerangkan pengertian la ilaha illallah. Sebab apa yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelindung darah dan juga harta bukanlah sekadar mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bukan pula dengan mengerti makna dan lafaznya, bukan juga kerana mengakui hal itu, dan bukan juga kerana tidak meminta melainkan hanya kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Akan tetapi maknanya jadi ada kehormatan dalam agama bukan semata-mata kata la ilaha illallah, bukan semata-mata. Akan tetapi harta dia jadi haram, jadi ada kehormatan, darah dia ada kehormatan, semata-mata dia kata la ilaha illallah itu. Perkara tu boleh berlaku tu kalau dalam masa yang sama, bila dia kata la ilaha illallah, dalam masa yang sama dia engkar, dia nafi semua tuhan-tuhan lain. Tu maksud dia nya. Barulah tercapai maksud kata-kata Nabi tu. Ni sama naik. Kita kata amalan syirik buat juga. Semai semua tak tinggal. Kita tawassul. Kau benda-benda hok kita kira-kiranya boleh merosakkan kita buat juga. Tak masuk dalam ayat ni. Tak masuk dalam hadis. Maknanya hakikat tauhid sungguh. Apabila dia masih ada keraguan dan bimbang, maka belumlah haram, belumlah ada kehormatan. Maknanya apa? Dia tak akan selamat hari akhirat. Tak akan selamat hari akhirat. Walaupun Islam dah, kalau ada masih ragu lah, dia buat lagi kau-kau gitu. Oh bahaya dia kan. Sungguh betapa agung dan pentingnya tafsiran tauhid dan syahadah la ilaha illallah yang terkandung dalam hadis. Betapa jelas keterangan yang telah dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dan betapa kenyataan Nabi itu telah mematikan hujah yang diajukan bagi orang yang menentang. Jadi kalau tauhid ni begitulah, mana kita kena jaga semua. Janganlah ada sesuatu dalam diri kita menyebabkan kita bila kita orang panggil bila teratuk tu, bila belakang menyesi tu, tiba-tiba teringat pada lain. Jangan berada kita. Biar teringat pada Allah. Jadi kalau kita tak pakai cici, kau pakai azimat kamu, mesti dia terlintas. Terlintas tu kat sini. Terlintas tu kat sini. Gitulah. Jadi insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan bincang khususnya ni, insya-Allah berbincang 47 ni dia lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Melayu kita. Kita bincang sesi akan datang. Okey, saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua.